belajar kenapa penting sangat ni nak belajar bagi dia seimbang. Okey. Ada yang masuk lagi ke sekejap ya? Okey. Okey. So apa yang awak lihat tu, ini adalah gambar raja piramid makanan. Ni mungkin awak dah bahasa daripada seorang rendah kot. Okey, so piramid makanan bila awak lihat, dia ada aras-aras yang tertentu. So bila kita tengok yang paling atas dengan yang paling bawah, bezanya daripada segi luas kan. Kalau piramid paling bawah ni adalah kawasan yang paling luas. Yang paling atas puncak dia, kawasan dia paling kecil. Okey, so kita lihat aras-aras satu persatu dululah. So aras yang pertama dipanggil aras satu, di mana ruang dekat bawah ni awak tengok luas, paling banyak. So maksudnya kawasan paling bawah ni awak kena ambil makanan, jumlah makanan dia yang kadar yang paling tinggi lah. So antaranya awak kena makan nasi, mi, roti, bijirin, ubi-ubian. Maksudnya kat bawah ni kandungannya adalah terdiri daripada kelas makanan yang dinamakan sebagai karbohidrat. Okey, kenapa karbohidrat paling banyak? Sebab karbohidrat ni membekalkan tenaga yang paling tinggi kepada manusia. Kita kena makan dulu, kita kena ada tenaga dulu, baru kita boleh buat kerja-kerja lain. Okey, baru kita boleh buat aktiviti dengan lebih baguslah, dengan lebih seimbang. Okey, dan makanan biasanya kita ambil 4 hingga 8 sajian sehari. 4 hingga 8 sajian sehari. Okey, kalau makan kat rumah mungkin lainlah. Kalau biasa pergi makan dekat hotel-hotel, awak perasan tak? Awak makan banyak sangat dalam satu hari. Kalau pergi camp kan, pergi camp ataupun pergi kursus, dia ada makan pagi, breakfast. Dia ada minum pagi, 2. Dia ada makan tengah hari, 3. Dia ada lepas makan tengah hari, minum petang. Lepas minum petang, makan malam. Lepas makan malam, biasanya dalam pukul 6 ataupun pukul 7. Lepas tu dalam pukul 9 atau 10 kita panggil snack malam lah ataupun supper. Okay. So bila awak tengok, banyak sebenarnya makan kan. Banyak kali kita makan sebenarnya. So sebenarnya banyak kali makanan awak makan tidak mendatangkan masalah kegemukan sebenarnya. Cuma apa yang perlu kalau awak nak melalui diet yang seimbang, makan banyak kali dalam satu hari, tapi ambil dalam jumlah yang secukupnya. Okey. So kalau orang nak diet kata kena makan satu kali sehari, tak, itu bohong sebenarnya. Kalau awak nak hidup gaya hidup yang seimbang, gaya hidup yang sihat, makan banyak kali adalah lebih baik daripada awak makan sekali sehari tapi dalam jumlah yang banyak. Contoh, awak tak makan breakfast, awak tak makan tengah hari, awak terus makan petang. Makan petang sebab awak lapar sangat, awak ambil 2 pinggan nasi ataupun 3 pinggan nasi. Okay, dalam fikiran awak, awak kata, saya makan sekali sehari je, saya takkan gemuk punya. Tak sebenarnya. Sebab bila awak makan sekali tu dalam jumlah yang banyak, tapi badan awak hanya memerlukan tenaga ataupun kalori yang secukupnya sahaja. So mana yang lebih akan bertukar menjadi lemak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang ni berdiet salah, dia makan sikit tapi tetap gemuk, tak kurus-kurus. Sebab konsep dia salah. Okay, so konsep yang sebetul untuk awak makan, hidup secara seimbang, makan banyak kali tapi dalam kadar yang secukupnya. Okay, so biasanya kalau makan lebih karbohidrat, badan kita dia ada keperluan yang tertentu lah, jumlah kalori mengikut keperluan yang tertentu. So kalau kita makan lebih daripada yang diperlukan oleh badan, jumlah tenaga ini akan bertukar menjadi lemak. Okay, so makanlah dengan makan sikit je, tapi banyak kali dalam satu hari. Itu lagi baik. Okay, itu untuk aras yang pertama lah. Untuk aras yang kedua, okay, kita ada sayur-sayuran,
kita ada buah-buahan. Okey, yang ni makan lebih tak apa, tak ada masalah. Aras ketiga biasanya terdiri daripada produk yang berunsurkan protein. Okey, salah satunya adalah contoh jenis makanan adalah ikan, ayam, daging dan juga kacang. Okey, so kita makan biasanya mungkin dalam sekali satu hari kita makan satu sajian je sehari. Kemudian tukar kepada telur ke atau tukar kepada daging. Okey, antara produk lain selain daripada ikan, daging, ayam, kita juga boleh tukar kepada produk ternusu lah. Sama ada susu ataupun keju ataupun yogurt, telur. Okey, so semua ni masih tergolong dalam kumpulan kelas makanan yang dinamakan sebagai protein. Okey, yang last sekali, paling sikit dan biasanya lepas awak makan nasi mesti kita nak rasa juga makan benda-benda ni ataupun dessert ataupun pencuci mulut. Dan ini biasanya dimakan dalam kadar yang paling sedikit sebab kandungannya banyak mengandungi gula, garam dan lemak yang berlebihan. Okey, makan boleh tapi dalam kadar yang paling sikit lah. Sebab itulah kalau biasanya tengok dalam satu pinggan nasi, dia ada nasi paling banyak, sayur sepatutnya. Yang kedua, lepas tu adalah ayam 3-4 ketul, ikan separuh ke. Okay. So, yang paling banyak biasanya dalam pinggan mesti banyak nasi kan. Banyak nasi, sayur ni kena lebih. Tapi biasanya sayur awak makan kurang kan. So sepatutnya kena tukarlah. Sayur nombor 2, ni nombor 1 nasi. Nombor 2 sayur. Nombor 3 ni protein lah, ikan, ayam, daging ataupun telur. Okay, so ini yang dinamakan sebagai piramid makanan. Yang paling bawah makan paling banyak. Ni. Okay, dan yang seterusnya protein. Yang ketiga, yang empat adalah lemak lah. Air manis ke, coklat ke, yang tu kena paling sikit lah. Okay, next. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori? Satulah kalau awak nak, contohlah nak berdiet ke nak kuruskan badan, awak tak boleh ikut orang. Sebab semuanya bergantung kepada keperluan kalori setiap individu itu sendiri. Badan kita ni tak sama dengan badan orang lain daripada segi keperluan tenaga. Okay? Yang pertama, saiz badan. Okay, sekejap ya, ada yang masuk ni. Sekejap, ada yang masuk. Okay. Okay, yang pertama tadi, saiz badan. Maksudnya, orang badan kurus dengan orang yang badan agak besar, dia punya keperluan kalori ataupun keperluan makanan dia tak sama. Okay, mungkin yang badan kurus, badan kecil, dia makan sikit lah. Sebab tenaga yang diperlukan oleh badan dia sikit berbanding yang badan dia besar. Okay, yang kedua, umur. Umur pun sama. Umur baby, contoh baby, makan apa? Makan banyak mana? Okay, nak banding dengan kita yang remaja. Makan banyak ke makan sikit? Okay. So, umur mempengaruhi keperluan kalori. Macam kita ni remaja, macam awak lah remaja, makan lagi banyak lah daripada baby. Sebab kita ni aktif kan. So, sentiasa memerlukan tenaga yang lebih. Okay, pekerjaan. Contoh, kalau yang kerja dekat kawasan pembinaan ataupun kawasan construction site dengan orang yang bekerja di dalam office yang berekon, berhawa dingin. Beza tak awak rasa daripada segi pekerjaan? Mana yang lagi penat ataupun mana yang lagi memerlukan tenaga? Biasanya orang yang bekerja dekat luar, dekat site ataupun dekat construction site, kawasan pembinaan,
dia memerlukan tenaga yang lebih sebab dia perlukan tenaga yang lebih tu untuk buat kerja-kerja yang berkaitan dengan fizikal lah. Dia kena ada power lebih, tenaga yang lebih. Beza kalau orang tu duduk saja dalam office dengan airconnya, dengan duduk atas kerusinya, dengan relaxnya. So keperluan makanan untuk yang kerja office ni sikit. Dia kena makan sikit lah. Sebab kalau makan banyak, tenaga yang dia tak gunakan banyak tenaga untuk duduk saja dekat kerusi. Tapi kalau yang bekerja dekat construction site ni, dia memerlukan tenaga yang lebih dan dia kena makan lebih lah. Makan lebih berbanding orang yang bekerja dalam office. So setiap pekerjaan yang berbeza, dia akan mempengaruhi keperluan kalori. Kalori ni maksud tenaga lah. Okay, jantina. So jantina biasa perempuan, jantina lelaki. Mana lagi banyak makan ni? Perempuan ke lelaki? Perempuan. Perempuan. Perempuan banyak makan daripada lelaki lelaki Betul. slim je. Makan Ya. makan sikit, makan macam Eh. kalah. Yelah tu. Kalau kat kantin biasa siapa yang tak cukup makan bubuk-bubuk beli kat koperasi, beli kat kantin, lelaki kan. Perempuan relax je. So biasa jantina lelaki ni biasa yang akan makan lebih berbanding perempuan. Tapi dia banyak faktor lah sebenarnya. Banyak faktor. Tapi biasanya lelaki akan makan lebih berbanding perempuan sebab lelaki ni biasanya akan melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih lasak berbanding perempuan. Sebab lelaki ni pergi sana, pergi sini, lompat sana, lompat sini, keluar kelas, pergi tandas. Tak duduk diam. Kalau perempuan ni sopan je, dia duduk je kat kursi tak kena mana. So, dia tak gunakan tenaga yang lebih. Jadi, keperluan kalori dia sikit. Keadaan kesihatan. Maksudnya, kalau orang tu sihat, dia makan lebih lah. Kalau orang tu tak sihat, dia makan sikit. Ataupun mungkin juga dia ada faktor-faktor penyakit. Okay, mungkin ada faktor-faktor penyakit. Macam kalau orang kencing manis kan. Dia boleh ke makan? Ya? Zahira nak masuk. Kejap-kejap. Sekejap ya. Okey dah. So kalau keadaan kesihatan ni maksudnya dia macam orang tu ada tak masalah penyakit. So kalau ada penyakit dia kena berpantang lah. Kalau orang kencing manis ataupun diabetes, dia tak boleh makan gula yang berlebihan. Dia tak boleh makan nasi biasa, nasi putih tu secara berlebihan sebab dalam nasi tu sendiri dia ada glukosa ataupun gula. Okay, itu untuk diabetes. Kalau untuk penyakit darah tinggi, dia pun ada pantang-pantang dia yang perlu dielak daripada segi pengambilan kalori. Dia tak boleh makan apa, tak boleh makan apa. Okay, so dia bergantung kepada keadaan kesihatan lah dan biasanya daripada segi penyakit. Okay, dan last sekali adalah iklim. Iklim maksudnya kalau orang duduk dekat Alaska, kawasan sejuk. Orang yang duduk dekat panas apa? Kita lah dekat Malaysia. Senang. Kalau dekat Alaska, kawasan dia sejuk. Okay, biasanya orang-orang dekat Alaska ni, kalau awak tengok dekat kutub utara, kutub selatan, dia biasanya akan makan lebih lemak. Dia akan makan lebih apa-apa sumber makanan yang berunsur lemak yang tinggi. Kenapa? Sebab lemak yang ada ni digunakan untuk macam kita buat soalan tadi. Sebab dia tak nak badan kita jadi sejuk. Okay, lemak yang ada dalam badan ni melindungi badan kita daripada cuaca yang sejuk. So orang Alaska, orang kawasan sejuk biasanya dia makan banyak lemak lah. Okay. Dan orang di kawasan yang cuaca yang lebih panas, biasanya dia makan light-light lah. Biasanya dia banyak makan sayur, banyak makan buah, banyak minum air. Sebab bila cuaca panas,
cuaca panas kita akan banyak keluar bahan kumuh lah. Banyak keluar peluh. Jadi kita cepat dahaga dan kita memerlukan banyak unsur yang kita memerlukan banyak air untuk top up dalam kita punya badan. So iklim, setiap cuaca yang berbeza mungkin memerlukan keperluan kalori yang berbeza. Okay. Kalau awak tengok dekat kawasan apa ni? Kawasan macam Arab, kawasan yang apa? Orang putih kan, dia banyak makan daging. Kenapa dia banyak makan daging? Sebab daging tu biasanya membukakan protein supaya dapat membina otot, dia buat kerja-kerja yang kuat lah. Okay, orang Arab biasanya makan roti dengan banyak makan daging lah. Okay, next. Ni saiz badan tadi. Beza saiz badan. Umur tak sama. Orang tu makan sikit. Orang muda makan banyak. Pekerjaan. Tengok. Mamat duduk kat office ni makan sandwich je. Tapi kalau orang kerja kat luar mesti nak makan nasi sebab guna tenaga yang lebih. Iklim, tempat sejuk. Kena ada benda yang berlemak, banyak makan benda manis. Okay, keadaan kesihatan kalau sakit lah. Okay. Slide ni semua cikgu ada share ya dalam grup. Jantina, perempuan makan sikit je. Laki makan banyak. Tapi biasanya perempuan banyak makan dessert lah, benda-benda manis. Laki banyak makan nasi, makan protein. Okey, nilai kalori makanan. So, ini dimasukkan dengan nilai kalori makanan iaitu jumlah tenaga. Kalori itu adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Ini cara dia punya pengiraan lah. Dan kita panggil dia, unit dia kalori, cal, ataupun joule. Okay, joule. Yang mana 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Ini dia punya kiraan lah. Okay. Karbohidrat, ini dia punya kiraan. Lemak, protein. Okay. Ini dia punya kiraan-kiraan bagi setiap kumpulan makanan kepada jumlah kalori. Kalau perasan ini sebenarnya awak dah biasa pun tengok dekat paket-paket makanan. Semua paket makanan yang awak beli dekat kedai biasanya mempunyai jumlah kalori-kalori yang tertentu. Okey, ni. Okey, contoh anggaran nilai kalori makanan. Ini kalau orang betul-betul nak strict diet, memang dia kena tahulah berapa nilai kalori. Okey, sebab dia akan kira berapa yang dia makan, bila dia exercise, berapa kalori yang dia terbakar. So, dia boleh agaklah supaya tak ada kalori yang berlebihan dalam badan ni. Kalau yang betul-betul nak jaga body lah. Contohnya nasi ayam, awak makan 1 pinggan, dia bernilai 410 kilokalori. Kek coklat sepotong 100. Tembikai 4 potong 160. Jus oren segelas 120. So ini dia punya nilai-nilai kalori lah secara umumnya. Okay, so bila contohnya ini adalah hidangan awak dalam masa awak makan tengah hari ni je. Awak makan tengah hari ni nasi ayam, kek coklat, tembikai dengan air jus oren. So berapa? Nak tahu berapa jumlah kalori? Awak tambahkan ni semua. Okey, awak tambahkan ni semua, maka dia akan dapat nilainya 490. Dia punya nilai kalori. Berapa awak nak tahu awak punya keperluan kalori dalam badan? Dia kepada manusia lah. Awak boleh search kat Google, berapa keperluan kalori contohnya untuk remaja. Remaja mungkin lebih lah. Mungkin dia perlukan dalam sehari 1000
kilokalori ke. So dia dah makan tengah hari 410. So aku kena tolak lah. Kalau lebih, maksudnya kalori yang berlebihan tu akan tukarkan menjadi lemak. Itu yang menyebabkan awak mempunyai masalah kegemukan. Kalau kurang, itu yang menyebabkan awak kekurangan makanan. Menyebabkan awak jadi kurus. Okey, ada soalan setakat ni mengenai gizi makanan seimbang. Itu saja yang kita nak tahu untuk topik hari ni. Ada tak makan sayur ke kat sini? Ada saya. Itulah kena makan sayur lah. Kalau tak nak makan sayur, makan je jus sayur. Blend sayur dengan jus ke. So, sayur tu kira makanan yang kedua. Sayur tu kira makanan yang kedua selepas awak makan nasi. Okay, nombor 3 tu protein. So, kalau kan besok dengar kan, kalau awak luka ke, awak kalau lelaki yang bersunat, lelaki yang bersunat masa dah jenam, ada yang kata, tak boleh makan telur, tak boleh makan daging. Sebenarnya boleh makan. Bila awak luka ataupun kecederaan, sebaik-baik makanan adalah makanan yang berunsurkan protein sebab dia boleh memperbaiki segala luka yang awak alami, segala kecederaan yang awak hadapi. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Ada yang mempunyai masalah obesiti ke dekat sini? Duduk kat rumah lama-lama tak bergerak, tengok skrin je, lepas tu tak exercise, gemuk, ada ke? So lepas ni walaupun PDPR, awak buat PKP, awak tak boleh keluar rumah, tolong buat exercise. Sebab bila awak makan jumlah kalori tertentu masuk dalam badan tapi awak tak buang ataupun awak tak exercise, maksudnya kalori tu tak terbakar. So lama kelamaan dia akan menyebabkan awak menghadapi masalah kegemukan. Okay. So kat rumah makan, lepas exercise lah. Ya. Yeah. Saya makan sayur tapi saya tak makan ikan. Tak semestinya awak tak makan ikan. Tak apa. Protein ada banyak grup. Sama ada awak boleh makan susu, awak boleh makan telur, awak boleh makan kacang, air soya. Tu pun kira protein. Protein ni meluas sebenarnya. Awak makan tahu fufa, awak makan tahu, tu pun dah kira protein. Dia tak semestinya awak tak makan ikan, tak makan daging, tak ada protein. Banyak lagi kumpulan lain yang boleh letakkan protein. Semacam kalau awak ada diet apa ni? Vegetarian kan? Vegan. Tapi kenapa orang yang mengamalkan pemakanan vegetarian dan vegan masih boleh sihat? Sebab dia gantikan benda lain. Protein tu dia ambil daripada sumber lain. Contoh, cendawan. Cendawan pun dia dah kira rasa dia pun dah macam daging. Dia punya sumber pun dah ada sumber protein lah. Yang boleh gantikan benda-benda lain lah. So, banyak sumber lain. Janji awak ambil cukup lah. Protein sikit, karbohidrat sikit, vitamin sikit. Soalan lagi? Tak ada soalan dan juga masalah kegemukan yang ada pada zaman remaja, biasanya awak minum susu kan? Okey, awak biasa minum susu. Saya minum susu cikgu, saya sihat. Tapi yang salahnya awak minum susu yang berperisa. Contoh, susu coklat, susu yogurt yang beli dekat koperasi tu kan, yang susu tapi berperisa manis. Itu pun sebenarnya salah. Sebenarnya susu yang bagus adalah susu yang segar, putih, tak ada berperisa. So, kalau awak minum susu yang berperisa, susu coklat, susu strawberry kat kotak, dalam kotak tu, itu dah kira okey juga daripada sumber protein, tapi dia punya kandungan gula pula yang berlebihan. Okey. Okey. Ada soalan? Alright. Kalau tak ada soalan, okey. Untuk aktiviti hari ini, cikgu dah bagi arahan dekat grup WhatsApp. Awak buat ni je. Awak buat latihan formatif 3.2 muka surat 59. Okey, itu untuk latihan. Untuk nota, awak buat okey, ni. Cikgu nak awak lukis piramid makanan. Ini awak nampak macam susah kan nak lukis. Tak, buat saja bentuk ni. Buat dalam bentuk, dalam buku nota, dalam bentuk
piramid. Muka surat Betul pula. lah. Yang ni muka surat 53. Okey, yang ni muka 53 buat piramid makanan dalam buku nota. Okey, yang kedua, satu lagi, apakah Allah Kak Lang. bergerak. Dah dah balik. Sekejap ya, tak boleh scroll ke bawah. Okey. Kemudian nota yang kedua ni yang satu Okey, ni satu. Nota yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kalori. Muka surat 54. Yang ni buatlah dalam bentuk-bentuk buih ke. Ni. Kat tengah dia faktor-faktor mempengaruhi apa dia? Saiz badan. Buatlah sikit. Tak payahlah salin semua. Buat ayat sendirilah. Buat warna-warni. Jangan buat hitam putih je dengan warna pen. Nota kena warna-warni bagi menarik. Kalau awak nak print, nak tampal pun boleh. Tak ada masalah. Yang kedua, faktor apa? Yang ketiga, faktor apa? Yang keempat, faktor apa? Bila awak buat sendiri nota tu, lagi menguatkan awak punya kefahaman dan juga ingatan. Okey dah. Okey. Dua saja. Dua untuk nota. Okey. Untuk nota tambahan, cikgu nak masing-masing ada kod. Stiker-stiker makanan. Cikgu nak awak cabut yang mana dekat rumah tu, stiker sardin ke, stiker apa ke. Ni. Yang mana-mana dekat rumah tu, awak gunting ni, tampal dekat dalam buku nota. Buku surat. Oh ni. Okay. Tak. Yang ni bukan buku surat. Yang ni awak ambil je mana-mana kat rumah. Roti gardenia pun ada. Dekat plastik coklat pun ada. Semua makanan mesti ada maklumat pemakanan ni. Hak gunting. Lepas tu potong dekat gunting. Lepas tu tampal dekat buku nota. Okay. Ada soalan setakat ni? So, cikgu ulang. Yang pertama, buat nota. Yang kedua, latihan formatif 3.2. Okey, itu saja. Okey, jangan lupa isi kehadiran hari ini. Okey, kalau tak ada soalan, so kita akhiri dulu kelas pada hari ini. Esok cikgu kena bertugas untuk SPM. Jadinya cikgu akan bagilah tugasan secara dalam grup WhatsApp lah. Okey, stop recording.